Kembali lagi bersama kami dalam program Wal Bicara Hawa, Inspirasi Wanita Masa Ini, Wanita Luar Biasa. Baiklah, untuk segmen ini kita bersama seperti biasa Puan Anita Abu Bakar, seorang Presiden Mental Illness Awareness dan Support Association MIASA, yang akan kita bincangkan tentang topik didikan di awal usia tentang kesihatan mental. Sebelum tu nak cakap Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah. Macam mana anda berdua? Alhamdulillah. Kami sihat. Lagi nampak ni matching hari ni. Kita kat set baru. Itulah kat set baru. Kita kat set Kan? baru bersama dengan Puan Anita. Menaikkan mood lagi. Warna Betul, cerah, ceria. So Puan Anita cakap warna-warna ni kan efek mental Betul. kita. Mewarnai kehidupan. Belajar ni kita. Okey, sebelum kita mulakan saya nak ucapkan tahniah kepada MIASA kerana baru-baru ini diinterview di Temu Ramah dalam satu program dan kita tahu benda yang kita usahakan selama ni makin meningkat tercapai. Alhamdulillah semua orang dah menormalisasikan bercakap tentang penyakit mental. Tahniah diucapkan. Okey, terima kasih. Okey, silakan Di Dina. permulaan ini kita nak bercakap mengenai didikan di awal usia tentang kesihatan mental ini. Kalau kita lihat 13 tahun sehingga 17 tahun agak muda untuk usia tu tentang mereka mengalami tentang penyakit mental ini. Mungkin boleh terangkan sedikit tentang topik kita hari ini, Puan Anita. Actually itu poin yang bagus ya Derina, sebab ramai mungkin ya yang tidak tahu, tidak sedar kalau kita bercakap tentang isu kesihatan mental ni bermula daripada awal, daripada usia yang sangat muda. Sangat muda. Sebenarnya 50% daripada individu yang berjuang dengan penyakit mental bermula daripada umur 14 tahun sebenarnya. 50%, bayangkan. Wow. Ini adalah 50%, ni angka yang besar sebenarnya. Betul. Jadi sebab tu penting untuk kita tahu bagaimana nak menjaga kesihatan mental kita dengan baik dan apa kepentingannya sebenarnya. Jadi macam mana nak membina daya tahan diri kita, mengenal pasti tanda-tanda awal supaya ia tidak memudaratkan berlarutan dan kemudian penyakit mental berlaku. Jadi ini penting sebenarnya. Tapi kan Puan Anita, bukankah itu adalah satu bagi saya lah bila mendengar pun dah berat, jadi bukankah itu adalah satu langkah yang berat sebenarnya untuk kanak-kanak seawal usia 14 tahun nak kena didik dengan penyakit cara-cara merawat didedahkan dengan topik macam ni. Betul. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan adalah dengan memberikan pendedahan awal. Jadi dia bukan drastik terus penyakit mental. Jadi daripada awal ini kita namakan langkah-langkah pencegahan. Sebab sudah tentu pencegahan lebih baik daripada merawat kan. Betul. Jadi macam mana kita nak mencegah, sudah tentu kita menormalisasikannya. Maknanya it is okay to not be okay contohnya. Kalau anda berasa tertekan, anda rasa bimbang, rasa resah, gelisah, rasa sedih, ini adalah emosi yang biasa, tetapi ia juga boleh memudaratkan kalau sesuatu berlaku dan kita tidak mengatasi dan menanganinya dengan segera. Jadi kanak-kanak di usia awal ni kita nak memberikan mereka tools, memberikan mereka ilmu supaya mereka dapat mengenal pasti dan mengesannya awal. Tapi tidak semestinya berat, sebab kita boleh tanya, Derina sedih ke hari ini? Eliza kenapa nampak macam tak berminat nak pergi sekolah hari ini? Kenapa hari ini nampak kurang motivasi? Kenapa hari ini nampak tak gembira contohnya? Jadi pendedahan awal begitu untuk mengenal dulu emosi-emosi sebegini, di mana ia juga boleh menjadi sukar kalau kita tidak tahu bagaimana nak menangani dan mengatasinya. Jadi kita nak mereka berasa selamat untuk mengatakan, Ibu hari ini saya rasa tak best lah, mungkin saya rasa sedih lah, saya rasa marah lah, saya rasa kawan saya begini. Jadi ini juga untuk mereka mengenal pasti kelakuan ataupun tingkah laku yang tidak sihat. Contohnya dibuli di sekolah, kemudian berlakunya tekanan-tekanan yang lain, mungkin penderaan seksual. Jadi ini penting. Jadi pendidikan, pendedahan harus daripada awal. Ini penting. Maksud Puan Anita tadi maksudnya validate their feelings. Of course, kita kena hold space, mengesahkan apa yang mereka rasa. Ini penting kan? Kalau mereka rasa mereka tidak didengari, maka the next time they're not going to share it with you. Mereka tidak akan mahu berkongsi, tidak mahu meluahkan kerana berasa tidak didengari dan berasa tidak divalidasi. Itu tidak berlaku sebenarnya. Mungkin Derina tak kuat sebab tu rasa macam tu. Mungkin Eliza ni malas sebab tu begitu. Mungkin tak kuat daripada segi jiwa tu tak kental, mungkin daya tahan itu kurang. Jadi kita menjadi malu, kita kanak-kanak menjadi takut, dan ini yang kita tidak mahu sebenarnya. Jadi sebab tu bila kita dapat membuat perbincangan secara terbuka, memberikan pendedahan daripada awal, benda tu jadi biasa. Jadi mereka pun tahu dibuli
tak tahu bagaimana nak mengatasi, balik rumah cerita kepada ibu bapa, luahkan. Mungkin berasa lebih berani berkongsi kepada guru pula. Jadi ini penting. Tetapi itulah dia, guru-guru dan ibu bapa peranan penting. Mereka perlu mempunyai ilmu supaya mereka tahu bagaimana nak respon dengan betul. Ini penting. Bila kita bercakap mengenai kanak-kanak ataupun remaja tadi wanita, ibu bapa sebenarnya mengambil peranan yang sangat besar dalam situasi ini dari segi aspek kognitifnya, perkembangan sosial, perkembangan emosi, tingkah laku dan sebagainya. Dan kita nak beritahu kepada masyarakat mengapa pentingnya sebenarnya untuk kita memupuk pengetahuan kesihatan mental ni ketika usia yang muda, untuk kita nak memberi kesedaran kepada masyarakat. Berapa pentingnya Puan Anita? Sangat penting sebenarnya. Sebab tu kita melihat apabila macam tadi saya katakan, bayangkan Derina dengan Eliza umur 14 tahun, 50% dekat situ bermulanya. 50% ini angka yang sangat besar. Kenapa ini berlaku? Sebab bila kita ada emosi-emosi ini, kita tak tahu bagaimana nak mengatasi dan menanganinya dengan baik. Because kita tidak ada ilmu satu. Betul. Kita tidak ada tools ataupun coping mekanisme kita tu kita tidak ada. Jadi bila saya tertekan, sebenarnya apa yang perlu saya laksanakan? Apabila saya dibuli di sekolah, apa yang perlu saya lakukan? Jadi sebab itulah ramai yang ada penyakit mental hari ini. Betul. Sebab tidak tahu cara, tak ada outlet, tidak ada zon-zon yang selamat, ruang-ruang yang selamat untuk mereka berkongsi dan meluahkan. Mungkin dah cuba tapi tidak didengari pula. Mungkin dah meluahkan kepada ibu bapa tapi ibu bapa dismiss them. Sebab kadang-kadang kerana kurangnya ilmu kan. Dan kita merasakan anak-anak tu tak kuat. Macam saya katakan tadi lah, Puan Anita, anak saya tak nak pergi ke sekolah, dia ni memang malas contohnya. Tidak ada orang kanak-kanak yang malas. Kanak-kanak suka pergi sekolah sebenarnya. Contohnya kalau tak nak pergi ke sekolah, mungkin juga sebab dekat sekolah mungkin cara guru mengajar juga mungkin boring. Jadi mesti ada benda yang tak kena di situ. Tidak ada orang bangun pagi sebagai seorang kanak-kanak tak nak pergi ke sekolah dan berinteraksi dengan rakan-rakan. Betul. Dengan sahabat-sahabat. Dah pergi sekolah tahu nak bermain. Betul. Kita jumpa kawan seronok kan? Seronok. Jadi mesti ada benda yang tak kena dekat situ. Betul. Okey, saya nak tanya juga, apabila kita bercakap tentang kanak-kanak kan, mereka lebih apa orang cakap, dia attention lah, dia suka attention. Macam Puan Anita, dia suka attention, betul tak? Tapi macam mana pula dengan stigma? Stigma yang apabila budak-budak ni berkata mungkin nak perhatian yang lebih, bila dia berkata soal, okey, mama hari ni kan, I rasa macam kawan tu bully I lah mama, macam tu. Tapi sebenarnya benda tu tak jadi. Kadang-kadang macam orang beranggapan benda tu adalah stigma untuk attention seeker itu sendiri. Jadi macam mana nak membezakan dengan anak itu yang mengalami betul-betul perlu bantuan ataupun anak tu hanya adalah attention seeker? Betul, sebab itulah pentingnya untuk mengenali anak-anak. Kalau kita tidak meluangkan waktu yang cukup bersama dengan anak-anak, sudah tentu kita tak dapat mengenal pasti dengan baik. Ia memerlukan waktu contohnya. Mungkin kalau kita dapat detect dalam sehari, sejam, kalau kita tidak meluangkan masa berkualiti bersama anak-anak, kita tidak mengenali mereka dengan baik, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, dengar daripada orang lain pula ceritanya, baru kita dapat mensahihkan cerita tersebut. Jadi proses itu menjadi lebih lambat. Tetapi kalau kita ada perhubungan yang baik, anak-anak juga lebih terbuka untuk berkongsi dengan kita. Sebab kalau anak tidak jujur pun ada masalah di situ, betul? Betul. Jadi bila anak-anak meluahkan kepada kita, kita harus mendengar. Kita harus selidik, mendengar daripada mereka. Mereka berasa selamat, kemudian berinteraksi dengan guru pula. Jadi sebab tu saya selalu katakan perhubungan ni penting tau sebenarnya. Perhubungan kita dengan anak-anak itu satu. Perhubungan kita dengan guru-guru. This is a collaborative effort tau sebenarnya. Antara ini orang-orang satu yang terdekat lah, betul. Antara pihak sekolah dengan ibu bapa. Anak-anak itu tak boleh berjaya kalau hanya ibu bapa memainkan peranan ataupun hanya guru-guru memainkan peranan. Jadi lepas tangan tak boleh berlaku dalam proses pembesaran anak-anak tersebut. Untuk sesuatu orang kata result yang efektif, semua perlu memainkan peranan. Kadang-kadang ibu bapa lepas kepada guru. Kadang-kadang guru di sekolah mungkin kurang sebab kenapa? Sebab terlalu ramai mungkin anak murid di sekolah juga. Jadi dua-duanya ada peranan. Ini penting. Jadi antara mesti nak tahu juga antara inisiatif-inisiatif yang perlu ada kita lakukan, laksanakan untuk kita membantras isu kesihatan mental ni. Tapi kita akan berehat sebentar lagi. Kita nak berehat sebentar. Kita kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa.
Kembali lagi dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Kita masih lagi bersama dengan Puan Anita. Kalau tadi saya tanya soalan tentang antara inisiatif-inisiatif yang perlu ada oleh ibu bapa dan guru ataupun penjaga yang boleh membantu orang kata memberikan pendedahan dan pendidikan awal tentang kesihatan mental ini terhadap anak-anak, dan apa di antara yang boleh membantu mereka untuk sokongan emosi mereka kanak-kanak ini sendiri, Puan Anita? Saya rasa benda yang pertama adalah macam tadi bila saya kata mereka kanak-kanak ni mahu didengari. Jadi sebagai seorang ibu bapa, guru kan kita harus mempercayai anak-anak kita. Itu yang pertama. Jadi kita menyediakan satu ruang yang selamat. Dan kemudian keduanya kita harus menormalisasikan perbincangan ini. It's okay to not feel okay today. Kalau anda berasa tertekan, rasa murung, sedih, resah, gelisah, luahkan sebenarnya. Anda tak perlu berasa kuat setiap hari. Jadi ini penting. Kita ni manusia. Kadang-kadang ibu bapa bagi tahu kan kena kuat hari ni, pergi sekolah jangan nangis. Jadi ini you don't validate the child what the person is going through. Jadi ini susah ya sebenarnya. Ketiganya adalah memberikan ilmu tersebut, practical tips, contoh. Ajar anak-anak, okey, kalau dalam keadaan tertekan, kalau rasa resah, gelisah, jom ajar teknik pernafasan. Teknik-teknik ni semua adalah untuk semua golongan usia ya. Jangan salah faham. Dia bukan hanya untuk golongan dewasa, kanak-kanak juga sama sebab simptom-simptom penyakit adalah sama. Jadi boleh ajar teknik relaksasi, kita boleh ajar latihan pernafasan yang baik, boleh ajar cara nak bergerak dengan cepat. Jadi cara-cara ataupun teknik-teknik ni adalah supaya mereka bila dah rasa resah, gelisah macam mana nak buat ni, lebih fikir dengan lebih, sebab kanak-kanak ni bila mereka kurang ilmu, mereka tidak tahu bagaimana nak mengatasi dan meluahkan dengan baik. Kalau dewasa ni, jomlah keluar pergi minum dengan kawan-kawan dan kita boleh bergerak secara independen. Tapi kanak-kanak ni dia tidak boleh dan mereka juga tidak mampu kerana tidak tahu. Jadi sebab tu ibu bapa, guru-guru harus menyediakan tools tersebut bagi mereka. Jadi bila mereka tahu caranya, mereka ada teknik-teknik sebegini di dalam orang kata penguasaan mereka, jadi lebih mudah untuk mereka nak mengatasi. Tapi paling penting kita perlu memberitahu mereka bahawa selamat sebenarnya. Bagi mereka merasa selamat untuk berkongsi. Sebab kalau tidak, mereka akan simpan dan satu hari ia akan meletup. Jadi ini yang berlaku. Banyak orang yang melalui trauma dalam kehidupannya. Kerana apabila dibuli secara fizikal, secara seksual, secara emosi, mereka banyak simpan. Dan apabila mereka dibuli secara begitu, terutamanya daripada golongan dewasa contohnya, golongan dewasa mudah untuk threaten mereka dan mereka jadi takut. Jadi mereka tidak tahu dan cara untuk nak meluahkan. Jadi semua ni menjadi simpan dan ini yang berlaku dan lama kelamaan sudah tentu akan meletup jadi penyakit mental. Jadi ini yang kita tak nak sebenarnya. Jadi penting peranan ibu bapa, penting peranan sebagai seorang guru. Dan ibu bapa dan guru seperti yang saya sebutkan tadi harus bekerjasama. Ibu bapa kena selalu pantau anak-anak, guru-guru kena terus-menerus memberi orang kata komen, feedback kepada ibu bapa. Kalau ada yang di sekolah guru-guru nampak kan anak-anak ada benda yang mungkin tak kena, tingkah laku berubah, fikiran berubah, selalu tak datang sekolah, mungkin dah mula murung, isolasi diri dan sebagainya, bagi tahu ibu bapa. Tanya kepada ibu bapa. Ibu bapa juga sama. Kalau nampak simptom-simptom perubahan ini berlaku di rumah, bagi tahu guru. Ada tak apa-apa yang berlaku di sekolah. Kemudian ibu bapa dapat tahu mengesannya awal, sebenarnya ada berlaku bully di sekolah. Jadi benda tu kan kita dapat mengatasi dengan awal. Intervensi tu dapat diberikan. Jadi ini penting sebenarnya. Sebab saya boleh setuju dengan Puan Anita, sebab kalau dulu kita dibesarkan, kalau kita nak nangis, mak bapak kita akan cakap jangan nangis, kena kuat. Jangan nangis, kena kuat. Dia akan ada benda tu. Jadi sekarang ni mungkin kita dah berkembang, era kita makin maju, jadi kita boleh validate perasaan mereka sebab seawal 14 tahun mereka dah pun boleh mengalami masalah-masalah penyakit mental ni sebenarnya. Ini juga nak elakkan. Ini poin yang baik sebab inilah kenapa berlaku ni trauma. Contoh ya, saya ada mengikuti satu doktor ni, physician, Dr. Gabo ni, dia punya pengisian dia sangat bagus tau. Dia bagi satu contoh trauma yang berlaku pada fasa yang sangat awal bayi. Kan kita selalu dengar kan, bila bayi tu nangis jangan angkat, biar dia, lama-lama dia diam. Itu sebenarnya trauma daripada awal, daripada bayi, trauma tu pun dah berlaku. Jadi sebenarnya bila bayi menangis, angkat, tenangkan, sayang. Kita ni dah lupa menjadi manusia kadang-kadang. Itu yang perlu berlaku. Sebab kalau kita didik daripada awal, biar menangis, biar emosi begini, biar itu yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya emosi-emosi ni semua perlu disantuni dengan baik. Dan itulah caranya. Kalau Dirina rasa resah gelisah, nak orang tenangkan ke nak orang kata dah biar?
kena ada orang. Sembuh ke kalau kita biar? Betul. Sebenarnya perlu dibantu, betul. Delina mahu didengari. Delina mahu ada orang membantu menyokong Delina daripada cabaran-cabaran emosi yang berlaku. Sama juga dengan bayi dan kanak-kanak. Tambahan pula lah kalau kanak-kanak kan. Jadi ini yang kadang-kadang mungkin kita lupa, mungkin kerana kurangnya ilmu, mungkin kurang pendedahan. Hari ini dah mungkin lebih mudah ya. Eliza sebab ada social media. Betul. TV, radio, ada banyak sebenarnya cara-cara untuk kita mendapatkan maklumat. Jadi sebenarnya tak ada alasan lagi untuk kita masih melakukan perkara yang sama. Perubahan kena berlaku, transformasi kena berlaku. Sebenarnya ibu bapa sebenarnya memainkan peranan yang penting, yang besar untuk memastikan anak ni tidak terselamat. Selalu ada emosi mereka itu terjaga. Jangan menyebabkan mereka itu kurang percaya kepada ibu bapa sendiri. Betul. Dan mereka tu nanti terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya dan mengikut, dan itu menyebabkan mereka okey, ibu bapa aku tak boleh pakai. Betul. Kita jangan sampai satu tahap macam Sebab tu ibu bapa jangan rasa bahawa aku menjaga tepi kain anak-anak. Dia tak ada istilah. Tak ada istilah. Kita harus mengenali ini kawan-kawan anak-anak saya A, B, C, D. Kita kenal mereka. Kita kenal mereka ni siapa. Ajak datang rumah. Kalau rasa anak-anak rasa mana boleh ikut kau nak keluar, okay, it's fine. Tapi ajak datang ke rumah. Mengenali kawan-kawan, sahabat-sahabat anak-anak. Jadi kita tahu kalau ada yang tak kena, ada sahabat-sahabat mungkin yang kita kurang, orang kata suka dengan mungkin perangai ke, kita dapat menegur awal. Jadi kanak-kanak juga ataupun golongan remaja dapat bantuan dan panduan daripada ibu bapa. Kan ini peranan ibu bapa kan. Jadi we are their guide dan kita juga harus orang kata menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita. We must be exemplary. Ini penting. Betul. Sebab apabila kita mula menyantuni mereka daripada awal, kelak apabila mereka dewasa, mereka akan menyantuni kita dan kita akan dapat terselamat daripada negativity. Betul. Dan mereka mempercayai ibu bapa daripada awal. Sebab tu ni penting. Jangan bila mereka dah susah dah tak nak datang kepada kita. Ini penting. Jadi daripada awal kita dah bagi tahu, okey, tak apa, kalau membuat kesalahan boleh datang kepada ayah, kepada ibu. Jadi apabila kesalahan tu kecil ataupun kesalahan yang besar pun mereka tetap akan datang kepada kita. Sebenarnya mempercayai kita dari pelbagai pihak sebenarnya memainkan peranan yang penting tentang isu didikan awal, usia yang awal tentang kesihatan mental ini. Perlu kita ambil tahu dan memberikan kesedaran yang besar terhadap isu ini, Eliza, supaya tidak akan melarat pada satu masa yang akan datang. Betul. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Anita kerana sudi berkongsi banyak ilmu sebenarnya. Sebab kita tak sedar, sebab normalisasi stigma lama masih lagi berlaku. Tapi kita harapkan perkongsian hari ini memberikan info dan ilmu kepada anda semua. Terima kasih banyak Puan Anita. Terima kasih Eliza, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Baiklah, kita nak berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa.